buatlah. Berapa orang yang dengar azan hari Jumaat tapi dengan bangganya tergelak-gelak, tersenyum-senyum, makan-makan, minum-minum di kedai. Ya? Saya kalau orang lelaki yang tak sembahyang Jumaat, tak sembahyang waktu 5 waktu tu lain cerita, sebab itu dia betul-betul dengan Allah. Tapi bila orang lelaki tak sembahyang Jumaat, bagi saya sangat-sangat nampak kedegilan dia. Tahu kenapa? Sebab sembahyang Jumaat ni memang satu hari je seminggu, sekali je kan. Dan kemudian di depan orang ramai ni, orang tahu kau pergi sembahyang, tapi azan berkumandang, tapi dia tak dengar. Itu contoh orang yang sami'na wa asayna. Dengar tapi tak taat. Banyak lagi perintah dalam Quran yang Allah sebut tapi kita tak taat. Jadi kita doakan supaya kita sendiri, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, kalau cikgu-cikgu, jangan jadi anak-anak yang degil, yang dengar tapi tak taat. Semoga kita semua jadi orang yang sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Saya minta sikit musim majlis ya. Bila sebut taat, saya minta faham ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik ni faham betul-betul ya. Bila kita taat kepada Allah, absolute obedience, ketaatan yang mutlak yang tidak berbelah bagi. Tapi bila kita taatkan manusia, kita boleh taatkan manusia selagi ketaatan itu tidak menderhaka kepada Allah. Seorang isteri boleh taat kepada suami selagi suami dia tidak suruh dia buat maksiat. Seorang anak memang wajib taat ibu bapa dia selagi arahan ibu bapa dia tidak menyuruh dia berbuat maksiat atau menderhaka kepada Allah. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi kita kena faham macam mana yang kita maksudkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada manusia. Jadi kita kena faham betul-betul. Bila berlaku konflik antara ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada manusia, dahulukan ketaatan kepada Allah. Ya? Itu yang saya nak sebutlah. Dr. Fauzia, saya rasa ini soalan yang terakhir, iaitu bagaimanakah cara pemakaian Ummahatul Mukminin pada zaman kanak-kanak, remaja dan dewasa? Minta beri contohnya sekali. Pakaian, bagaimana pakaian Ummahatul Mukminin sejak kecil hingga dewasa? Saya nak sebut pun saya rasa malu. Sebab apa? Saya rasa saya ni tak cukup Islamik lagi ni pakai ni. Kalau muda dulu, masa muda dulu, jubah jenis jubah yang tak ada cutting langsung, jubah lurus. Lepas tu tudung lagi labuh. Kan, tudung bulat semua kan. Tapi itulah orang kata, kadang-kadang iman kita yazidu wa yanqus. Iman kita ada masa bertambah, ada masa berkurang. Cuma kalau boleh kita pastikan iman kita tu bertambah lah, jangan berkurang. Pakaian ni bagi saya satu benda yang sangat penting. Kalau nak bagi anak-anak kita biasakan diri dengan pakaian yang mengikut syariat Islam. Pakaian sebenarnya bukan kena pakai jubah, bukan kena pakai baju kurung, tahu? Pakaian tu yang penting menutup aurat, tidak menampakkan bentuk badan, maksudnya tidak ketat, tidak menampakkan bahagian-bahagian yang wajib ditutup. Yang disebut dalam Quran wajib tutup dada, tutup kepala, rambut, leher. Sebab ini benda tempat yang syaitan mudah hinggap, yang mudah menjadi perhatian orang lelaki semua. Sekejap, tersumat hidung. Kena ada wigs. Jadi kalau nak anak-anak kita biasakan ni dengan pakaian macam ni, biasakan daripada kecil. Biasakan anak-anak kita daripada kecil pakai pakaian yang menutup aurat. Jangan sampai anak kita rasakan pakai legging yang ketat tu. Kan ada satu jenis seluar sekarang yang melekat dekat tu kan. Seluar legging ni tuan-tuan, puan-puan, kalau kita pakai di England, musim sejuk nak bagi panas.
Musim sejuk, kita pakai legging tu kat dalam tak nak bagi angin masuk. Sebab angin dekat England tu, tempat orang lain, saya sebut sebab England sebab saya pernah pergi belajar kat sana. Saya tak ada sebut Mesir sebab saya tak sampai kat Mesir kan. Kalau musim sejuk tu, kalau kita pakai baju macam ni biasa, tak pakai legging kat dalam, angin masuk, ya Allah sejuknya. Jadi tujuan pakai seluar ketat yang nampak kaki, nampak betis semua tu untuk hilangkan kita panas. Tapi kita sekarang ni di musim panas pakai legging, nampak kaki sebidik bentuk macam mana semua tu kan. Jalan di publik, di khalayak awam ni dengan tidak ada rasa segan silu. Sebab apa kita tidak ada rasa segan silu? Sebab kita tak didik anak-anak kita supaya jadi orang yang pemalu. Saya minta maaf ya, ini cara saya berceramah. Saya tidak akan berceramah untuk ambil hati sesiapa pun. Saya akan sampaikan ayat-ayat yang perlu saya sampaikan walaupun mungkin menggores hati setengah orang ya. Kita kadang-kadang saya lihat ibu bapa ada yang pakai tutup. Mak pakai tudung comel lah. Pakai baju longgar, pakai kain seluar longgar, tapi anak pakai seluar ketatnya masya-Allah, baju singkatnya masya-Allah, tapi tak dilarang. Mungkin ada orang kata macam mana doktor tahu kata dia tak larang. Kalau dah anak degil, bagi saya, kalau anak degil, perkara senang. Yang degil takut mak ayah yang degil. Sebab anak tak boleh ubah mak ayah. Sebagai ibu dan ayah, bagi saya, kuasa autoriti berada di tangan kita. Ya? Saya minta maaf, saya didik anak-anak saya, perempuan. Kalau nak keluar dengan ibu, pakai tudung. Walaupun baru 4 tahun. Walaupun baru 5 tahun. Kalau tak pakai tudung, jangan keluar. Pernah juga jadi, kita kena pakai tudung. Kali-kali dalam kereta tak pakai tudung. Jadi satu, singgah kedai, beli tudung, pakai sekarang juga. Sebab ada orang tanya saya, macam mana doktor boleh suruh anak kecil-kecil pakai tudung kan? Saya kata itu je. Macam tu, didik dia. Sampai dia rasa dia wajib pakai tudung. Masa di England dulu, anak saya perempuan tanya saya, ibu, orang Pakistan lain tak pakai tudung pun? Masa tu anak saya umur 6 tahun ya, masa sekolah kat England, anak sulung saya sekarang dah umur 21. Dia tanya saya, ibu, kenapa orang Pakistan lain Islam juga tapi tak pakai tudung? Saya kata sebab saya bukan ibu dia orang. Kalau saya ibu dia orang, saya akan suruh dia pakai tudung hari ini juga. Sebab apa? Sebab pakai tudung tu wajib. Jadi kalau kita ambil mudah, kita kata tak apa, besar besok suruh dia pakai. Percayalah, mendidik anak-anak sejak kecil lebih senang daripada nak didik dia bila dah besar. Dan kadang-kadang kita rasa kan, tak apa, bila dah kahwin besok suami dia suruh lah. Kesian lah dekat menantu kita, ya Allah. Menantu kita kata, degilnya lah isteri aku ni, ya Allah, kenapalah hari tu mak aku tak suruh pakai tudung pada mula-mula kan. Salah apa? Saya minta maaf lah. Kita masa kecil ya, anak kita ni, ya Allah, nyamuk nak gigit. Tak nak bagi anak kita kena gigit nyamuk. Dengan bedungnya, dengan lampirnya, dengan kelambunya kan. Takut nyamuk gigit. Pasal apa hari ni? Bila anak tu dah besar, ada badan yang cantik, molek, kita rasa tak bahaya pun. Tak ada bahaya apa pun kita rasa, dia dah aurat. Masa kecil tu, macam anak patung tu kan. Kita bukan main balut lagi, takut dia sejuk, takut masuk angin, takut kena gigit nyamuk. Tapi bila jadi anak dara, yang cantik, yang kena jaga, yang kena lindung ni, kita biar dia pakai ikut suka kita. Di mana silap kita? Saya minta maaf ya. Saya terpaksa cakap macam ni sebab kalau kita nak cakap benda yang macam ni, saya boleh cakap. Tapi ini style saya. Kita perlu ingat, kata kalau kita nak didik anak kita semua ni daripada kecil, biasakan dia dengan sifat malu. Jangan bagi dia rasa pakai baju tak ada lengan ni tak ada apa. Jangan bagi dia rasa pakai baju atas berlutut ni tak ada benda-benda. Kita kena didik malu tu daripada kecil. Itu je. Terima kasih doktor. InsyaAllah dengan penerangan dan sedikit teguran dari Dr. Fauziah berkenaan dengan pemakaian kita serta anak-anak kita, InsyaAllah kita akan membuat penambahbaikan dan peningkatan terhadap
pemakaian kita sehari-harian. Saya rasa setakat itu sesi soal jawab, dan seterusnya majlis mempersilakan yang dihormati dan dikasihi Ustazah Nurlia binti Ismail untuk menyampaikan sagu hati kepada yang berbahagia Dr. Fauzia. Dipersilakan. InsyaAllah kita akan uruskan untuk memudahkan doktor membawa cenderahati tu balik ke sana. Dan baiklah, majlis mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Ustazah Nurlia menyampaikan sagu hati kepada Dr. Fauzia, dan majlis juga mengucapkan berbanyak jutaan terima kasih kepada Dr. Fauzia yang datang dari jauh, meluangkan masa untuk kita dengan semangat perjuangannya terhadap Islam, memberikan penerangan kepada kita. Dan seterusnya, sebelum kita menjamu selera minuman petang, di sini di tangan saya ini ada sampul kad hari raya lah. Yang dalam ni ada berisi wang yang dijumpai oleh salah seorang muslimat kita di sini lah. Jadi pada sesiapa yang kehilangan wang ini, sila berjumpa dengan saya. Dan seterusnya majlis mempersilakan sebelum kita menjamu selera, yang mana para muslimat dipersilakan menjamu selera di ruang dewan di belakang sana, dan para tetamu di bilik rehat kita di sini. Dan sebelum itu kita ada sesi bergambar. Jadi saya mewakili ahli jawatan kuasa dan juga pengarah program Surah Al-Hijrah Kota Warisan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada doktor dan para muslimat sekalian. Majlis kita disudahi dengan bacaan doa. Dipersilakan doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala nasrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbal Alamin. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan dipersilakan menjamu selera, dipersilakan.